untuk melayan soalan ini dengan adil, kita perlu membuka disiplin ilmu. Pertama sekali, kita bentangkan dulu kebolehan-kebolehan dan ciri-ciri pesaing yang bertanding. Singa dipanggil sebagai Raja Rimba. Walaupun sebenarnya singa tak duduk dalam rimba dan tak ada posisi raja pun dalam kawanan diorang ni, sebab mereka hidup secara egalitarian tanpa perbezaan pangkat. Singa memiliki berat lebih kurang 200 kg dan ketinggian 1.2 meter. Mereka memiliki otot dan rahang yang sangat kuat. Dan singa dianggap sebagai pemangsa apex yang mengawal haiwan-haiwan lain dalam habitat mereka. Malah dalam rantaian makanan, mereka tiada pemangsa yang ketara. Menakutkan betul singa. Di seberang sana, pihak yang menyaingi singa adalah matahari. Alah, matahari je pun kan. Matahari adalah pembola gas yang sangat panas dan besar yang menjadi pusat berputarnya planet-planet dalam sistem suria. Apa punya idea pertembungkan matahari dengan singa ni? Tapi itu baru satu bahagian. Kalau pertandingan 1 lawan 1, mestilah singa tak ada can langsung. Dia macam kau nak kosongkan air laut menggunakan sudu. Tapi dalam pertandingan ni ada 1 trilion singa, babe. Banyak tu. Sekejap tu ada orang tanya, 1 trilion ni banyak mana? 1 trilion adalah 1 diikuti dengan 12 nombor kosong. Macam banyak je nombor kosong dia, kan ada 12. Tapi macam mana nak bayangkan betapa besarnya nombor ni? Kalau kita kira 1 nombor dalam 1 saat, nak mencapai nombor 1 juta kita perlukan 12 hari. 1 bilion kita perlukan 32 tahun. Tapi kalau 1 trilion kita perlukan 32,000 tahun untuk habiskan pengiraan. Kalau kita belanja 1 juta ringgit setiap hari sejak daripada permulaan kalender Masihi, iaitu 1 hari bulan 101 sampai tahun 2021 pun kita masih belum menjejah angka 1 trilion ringgit. Wow, cukup-cukup je lah kita nak beli 1 rumah apartmen kat KL. Maksudnya dengan 1 trilion singa, kita akan memiliki jumlah singa yang sangat-sangat banyak. Dengan jumlah 1 trilion singa, jumlah keluasan yang diliputi oleh singa-singa tersebut adalah 1.5 darab 10 kuasa 12 meter square, di mana jumlah keluasan 1 trilion singa lebih luas daripada keluasan Malaysia. 1 trilion singa boleh mengelilingi bumi sebanyak 75,000 kali, di mana diameter matahari adalah 1.4 bilion meter. Jadi 1 trilion singa lebih panjang daripada ukur lilit matahari itu sendiri. Wow, powernya macam boleh menang. Tapi masalahnya, matahari ni dia bukanlah garisan memanjang satu dimensi. Dia adalah bentuk bola yang memiliki jisim yang sangat-sangat besar. Jadi kita kena jadikan singa kita kepada bentuk yang sama, iaitu bentuk bola. Maka sekarang singa-singa kita dah menjadi bentuk bola yang sangat besar. Tapi kesian sikit lah dekat singa yang dekat tengah-tengah pusat bola tu. Dia kena himpit teruk. Kalau dia sakit perut nak keluar pergi toilet, menjerit kesengsaraan bila kita teruk daripada waktu sakit perut tengah-tengah masjid. Tapi tak apa, kita anggap bahawa keseluruhan singa dalam berbola singa ini, mereka berkongsi kesedaran yang sama, di mana mereka hidup sebagai satu kesatuan berbola. Dan macam ayat wakil negara kat UN, berbola singa kita sekarang adalah sepanjang KLCC ke pusat saiz negara, dan ia setinggi langit. Ia sangat besar, tapi walaupun dengan saiz yang macam ini, berbola singa kita masih tak mampu nak mencabar kebesaran bulan pun yang jauh lebih besar. Saiz berbola singa kita sekarang sebenarnya lebih menghampiri saiz bulan kecil planet Mushtari, iaitu Termisto. Bukan Thermomix yang menjadi niti-niti suami-suami sekarang, tapi Termisto. Tak banyak yang kita tahu tentang Termisto ni. Ia dijumpai pada tahun 1975, lepas tu ia hilang daripada radar, kemudian ia muncul balik pada tahun 2000. Gambar dia pun kita tak ada lagi. Maksudnya kita tak boleh menolak kemungkinan bahawa Termisto ni sebenarnya adalah gumpalan berbola singa sebanyak 1 trilion singa yang dijalin bersama oleh graviti. Kemungkinan besarnya memang tak lah, tapi korang 100% yakin ke yang ia bukan? Ke ini satu konspirasi yang cuba disorokkan oleh elit global? Sebut pasal graviti, korang tahu kan bahawa setiap objek yang
Okey, jadi cikgu rasa cukup sebagai sampai situ sahaja video ini, iaitu bertajuk 1 triliun singa versus maksudnya lawan lawan matahari. Cikgu rasa matahari menang. Betapa kuatnya dan betapa besarnya ciptaan Allah. 1 triliun singa pun apabila digumpal ataupun apabila dicantumkan masih tidak dapat menyamai kebesaran matahari. Dan matahari apabila dibandingkan dengan galaksi sangat kerdil, sangat kerdil, dan kita dunia tu sangat lagi kerdil daripada matahari itu sendiri, dan sangat-sangat kecil lah, macam debu saja kalau kita bandingkan dengan galaksi yang berada di bumi tu. Untuk sedikit pemahaman tentang perkara itu, cuba kamu tengok video ni. Earth to universe zoom out. Okey, kita tengok ni Sebelum kita mulakan, cikgu nak biar video ni di loading sekejap. Okey, salah satu nama Tuhan, sifat Tuhan yang telah diajar kepada kita melalui hadis dan Al-Quran adalah Allah itu Maha Besar, yang kita selalu sebut Allahu Akbar. Kabara yang bermaksud besar, bukan sahaja besar tetapi paling besar. Kalau kita belajar bahasa Melayu, ada 3 cara untuk menyatakan sesuatu itu sangat besar. Yang pertama adalah penggunaan terbesar, maksudnya nyalah yang paling besar. Yang kedua adalah penggunaan paling besar, Allah lah yang paling besar. Dan yang ketiga adalah paling, rasanya 2 tu saja. Tapi yang ketiga tu cikgu rasa cikgu tertukar dengan lebih besar, more than, bigger, macam itulah maksudnya. Jadi kita tengok video ni sekejap 1, 2, 3. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Iris, selamat datang. Bahasa dengan salah cikgu. Suara kamera. Jam setahun nak cakap lah. Okey, saya faham. Mungkin suara video tinggi sangat. Suara video terlalu kuat. Banyak bintang-bintang, meteorite yang boleh tengok batu-batu meteorite yang berterbangan. Macam mana bumi ini boleh terapung? Macam mana bumi ini mempunyai suatu bulan yang terapung mengelilingi kita? Daya tarikan graviti yang membuatkan bumi dan bulan ini sentiasa mengelilingi sesama sendiri di atas paksi dan pada orbit masing-masing. Sangat pelik kan, sangat pelik kebesaran. Biasanya kalau kita terperangkap dalam penjara ataupun terperangkap dalam satu tempat yang kurung lah, satu kurungan, contohnya penjara, kita akan rasa macam betapa kecilnya dunia tu, betapa kecilnya dunia ini apabila tertutupnya pandangan kita daripada cahaya dan sebagainya. Tapi sebenarnya apabila kita buka balik, walaupun kita dah keluar daripada kurungan tersebut, kita tengok luar, kita tengok bumi tu, walaupun ianya terbuka, sebenarnya kita berada di dalam penjara yang sangat kecil sebenarnya, yang dipanggil bumi. Padahal alam semesta ni sangat besar. Tengok bumi diikuti dengan planet-planet Jupiter, Mars dan sebagainya. Kita
Kemana kita pergi sebenarnya? Kemana kita bila habisnya usia kita? Sini kita pergi sebenarnya. Besarnya. Kita nak masuk dalam lautan yang dalam pun masih lagi tidak mampu. Keupayaan manusia dan juga teknologi yang kita ada sekarang, kita masih lagi tidak mampu untuk menyelami laut yang sangat dalam. Hanya mampu untuk menyelam hingga ke beberapa kilometer saja. Tengok ya Rabbi, siapalah boleh terbang sampai jauh tu. Kita hanya boleh mampu melihat saja melalui teleskop yang berkuasa tinggi. Sebabnya lah kau dah terbesar ni kot. Ya Allah. Jadi kalaulah Allah, betul kata Khalid tu. Kalaulah Allah kata Allah yang maha besar tu, lagi besar daripada ciptaan, segala ciptaan-ciptaannya, betapa kerdilnya kita tu. Sebab ialah kita perlu sentiasa muhasabah, sentiasa ingat bahawa kita ada Tuhan. Kalau kita rasa putus asa, kita rasa tidak bersemangat, apa aja Allah boleh buat lah. Yalah. Jadi itu saja mukadimah kita pada mukadimah kelas kita pada hari ini, iaitu kebesaran Tuhan dan juga dalam masa yang sama kita belajar juga lah grammar atau orang panggil tata bahasa paling besar, terbesar. Penggunaan dua kata penguat tidak salah sebenarnya. Contohnya macam Allah paling terbesar, salah. Hanya boleh digunakan satu sahaja. Terbesar habis. Paling terbesar si boleh, salah. Paling besar betul. Paling sangat terbesar salah. Hanya satu sahaja kata penguat yang boleh digunakan. Okey, habis. Jadi sekarang cikgu nak minta semua buka muka surat. Muka surat berapa? Cikgu nak share screen sekejap ya. Kerja rumah cikgu. Cikgu, kami nak tanya siapa Nur Syafiqah? Nur Syafiqah, cikgu pun tak tahu, tapi tu mungkin salah satu parent. Kami cikgu. Siapa? Akram. Okey, selamat datang Akram. Jadi sekarang siapa yang ada lagi buku bahasa Melayu, buku aktiviti buku bahasa Melayu jilid 1, boleh keluarkan. Saya ada. Okey, sekejap cikgu pun nak share. Cikgu akan share screen daripada komputer ni kepada apa panggil? Bagi cikgu kerja sekolah yang kita buat. Ada muka surat apa pun cikgu pun dah lupa lah. Okay, cikgu masuk sekali lagi. Minta maaf. Tadi internetnya problem. Okey, cikgu akan share screen daripada sini. Share screen daripada sini. Okey, share screen. 1, Musik kita mula 2, 3. Okey, yang buku yang Kaid pegang tu warna hijau ke warna biru? Jilid 1, okey? Keluarkan. Cikgu pun akan tunjuk. Betul bapa cikgu. Muka surat. Cikgu tengok dia. Muka surat 60. 60. Kalau kamu nampak muka surat 60 ya. Cikgu tutup kamera ke cikgu? Buka je sebenarnya tadi. Halo internet. Cikgu nampak tak? Ustaz is presenting. Cikgu tutup kamera kali. Aduh, jap sekarang. Cikgu punya telefon ni tiba-tiba dia tertutup. Okey, tak apa. Telefon bagus sekali. Cikgu share screen saja semua sekali. Share now. Apa tak kali? 60 kah? 60. Bukan surat 60, ya betul. Terima kasih. Cikgu, pergilah kerja rumah. Kerja rumah? Kita mau kerja rumah kah? Kerja rumah. Cikgu, buat je. Ibu nak malas gila. Diam kau Aisyah. Dah. Kau diam Aisyah. Si boleh sebut kelakar kedai iyo. Okey, sekarang cikgu akan email kepada cikgu sendiri muka surat 60. Cuba tolong baca perenggan pertama kepada sesiapa yang ada. Cikgu. Okey, cikgu dah email. Kami nak cikgu. Ya saya.
Buka surat 61 pula. 60 Ryan. Yes, betul. 60. 60. Ada. Kami pergi kerja rumah. Kita mak pola kerja rumah. Ada muka surat 60. Cuba buka muka surat 60 Wais. Jilid satu lagi, cikgu rasa yang ni kita belum buat lagi. Di mana ada perbualan di antara guru dia dan juga anak murid dia yang bernama Kai Seng yang berbangsa Cina. 60. 60. Okey, 60 cikgu dah jumpa dah. Cikgu download. Dan cikgu akan masukkan ke dalam whiteboard. Bukan whiteboard lah, ni aplikasi untuk melukis sebenarnya. Tapi kita gunakan Okey. Semua sedia? Kita ambil ni. Sekejap, tak boleh drag. Aduh. 1, 2, 3. Okey, dah keluar. Jadi kita mulakan dengan sesi bacaan dulu. 1, 2, 3. Baca, fahami dan tulis jawapan. Siapa nak tolong baca untuk perenggan yang pertama? Okey, silakan. Seseorang jawab. Apa kami pula? Okey, Kai Seng sering mengantuk. Kalik sila. Sebelum sekolah kah? Apa tak? Tak tiba sebelum sekolah kah? Atas sekali tu. Kepentingan sarapan. Cikgu, kami nak baca boleh ke cikgu? Okeylah, Aisyah dulu, nanti kita sambung dengan Khalif, okey? Khalif. Okey, sila Aisyah. Kai Seng sering mengantuk di dalam kelas. Apabila disoal cikgu Hanita, rupa-rupanya Kai Seng tidak bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, seterusnya kita sambung dengan Khalik. Jumpa Syed Khalik. Sudah. Sebelum sekolah dah sambung. Mengapakah? Kitab buku ni atau Khalik? Kitab buku apa kita guna tu? Muka surat 60. Bahasa Melayu tu nak biru lah. Yes, warna biru. Muka surat 60 ada perenggan yang kedua. Mengapakah kamu tidak? Mun susah kita tengok cikgu punya skrin tak? Tengok skrin cikgu dalam datang ke sekolah. Sambung. Cikgu Hanita kepada Kai Seng. Satu lagi, okey. Saya tidak. Cikgu Hanita. Cikgu. Sambung. Saya tidak berselera. Tanya Cikgu Hanita kepada Kai Seng. Okay. Saya tidak berselera untuk berselera. Cikgu jawab Kai Seng. Oh, kamu tidak boleh begitu. Dah cukup. Sampai sini saja. Okey, terima kasih Khalik. Mengapakah kamu tidak bersarapan sebelum sekolah? Saya tidak berselera. Biasalah pagi-pagi kan. Pagi-pagi kadang-kadang macam sahur. Siapa pernah sahur? Saya. Siapa tadi? Aufa nak baca. Boleh Aufa? Tidak, Ibu. Perenggan yang ketiga, Aufa silakan. Kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Cikgu Hanita menasihati Kai Seng. Okey, terima kasih Aufa. Siapa lagi nak tolong bacakan? Ada saya cikgu. Qaid cikgu. Okey, Qaid sila baca sampai sini, okey? Boleh mula? Sampai. Okey, cikgu. Okey. Baiklah cikgu. Atas ada sikit lagi. Kai Seng mengangguk.
Esok berbuih. Kaiseng mengangguk pada bersekutu dengan kata-kata Cikgu Hanita. Okey. Sambung. Baiklah cikgu, saya akan bersarapan sebelum datang ke sekolah. Terima kasih cikgu. Okey, yang dan terakhir siapa lagi yang boleh tolong bacakan? Apa ibu? Siapa ya? Nur Nuha Auni. Sila sambung daripada perkataan sama-sama. Sama-sama Kaiseng. Semenjak hari itu Kaiseng memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Hasilnya Kaiseng semakin maju dalam pelajaran. Okey, siapa pernah pergi ke sekolah dan sebelum kelas dimulakan ada perhimpunan pagi? Siapa ingat di mana pada perhimpunan pagi kita Hari Isnin kan kebiasaannya pada hari Isnin. Hari Dan taklah mesti ada perhimpunan. sepatutnya ada perhimpunan tapi kita PDPR, kita tak ada masa untuk perhimpunan. Dan kedua, contohnya kita pada perhimpunan kebiasaannya kita dalam keadaan berdiri kan. Dalam keadaan berdiri. Kaki tegak, tangan tegak, dan siapa yang bercakap biasanya guru besar yang bercakap, cikgu memberikan pengumuman dan maklumat-makluman penting kepada murid ataupun teguran-teguran kalau kamu ada melakukan kesalahan lah, contohnya kesilapan, tegur. Okey. Jadi kadang-kadang kamu berdiri begitu lama, apa yang akan berlaku? Lebih-lebih lagi terutamanya kepada mereka yang tidak makan sarapan pagi. Apa yang akan berlaku? Mereka akan mula-mula mereka akan rasa macam penglihatan mereka menjadi semakin kabur. Semakin gelap. Penglihatannya yang boleh nampak luas tu tiba-tiba jadi makin kecil. Jadi kita rasa macam tidak berupaya untuk berdiri dengan tegak. Dan akhir sekali kadang-kadang ada kawan cikgu dia terjatuh. Hitam. Kerana selalu turun sekolah ambil lihat mesti sarapan. Mesti sarapan. Sekurang-kurangnya segelas air, roti dan sebagainya. Air pun cukuplah, tapi jangan lapar sebab pagi-pagi lebih-lebih lagi kita nak lebih-lebih lagi apabila melibatkan aktiviti yang menggunakan kekuatan fizikal. Perhimpunan tu walaupun berdiri saja sebenarnya meletihkan. Ke bawah matahari contohnya, dan berdiri dengan tegak dengan begitu lama boleh menyebabkan kamu keletihan. Jadi untuk mengelak perkara ini berlaku, makanlah pagi ya, makan, minum dan sebagainya. Kalau kamu tiba-tiba terjatuh nanti, tiba-tiba pitam, kepala jatuh atas lantai, boleh cedera kepala kamu dan sebagainya. Cikgu pun bukan pernah pitam lah. Cikgu sebelum cikgu nak pitam tu, cikgu dah kata, kami nak duduk boleh sik, kami sik makan breakfast. Okey, jadi kita pergi ke muka surat yang seterusnya, 61. Cikgu buka jap, 61. Muka surat 61 ada 5 soalan cikgu rasa senang saja. Kita habiskan 5 soalan ni. Macam biasa, kita akan berbincang bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Apakah jawapan yang paling sesuai kamu rasa? Tahu jawapan nombor 1 tu. Okey, nombor 1 Nombor 1 kita bincang sama-sama. Di manakah Cikgu Hanita berbual dengan Kaiseng? Cikgu lupa lah mana mereka berdua berbual. Cuba tengok sikit muka surat. Dalam kelas. Kaiseng sering mengantuk di dalam kelas. Okey, di dalam kelas. Ada lagi tempat lain? Siapa yang nak jawab di sekolah? Betul je kan di sekolah kan? Di sekolah pun betul, tapi kalau boleh kamu berikan jawapan yang paling sesuai. Paling khusus, paling detail, paling detail bahasa Melayu. Paling detail lah. Jadi nak tulis jawapan di sekolah betul, tapi kalau nak jawapan yang lebih sesuai di dalam kelas. Okey.
Macam biasa, apabila kita menjawab soalan di manakah, kamu kena pangkah dahulu kata soalan, kata soal. Jadi di sini kata soalnya adalah di manakah. Yang ni kamu potong. Selepas kamu potong, kamu salin sahaja ayat yang Cikgu, bukan bapa. 61, Raihan. 61. Okay. Jadi selepas kamu potong kata soal, kamu salin saja ayat yang telah pun tertulis pada soalannya. Jadi kalau cikgu akan salin, Cikgu Hanita berbual-bual, cikgu tulis semua. Berbual-bual dengan Kaiseng di dalam kelas. Macam mana? Ya, betul. Cikgu Hanita. Hanita nama orang, jadi kena huruf besar H tersebut. Cikgu Hanita berbual-bual dengan siapa tadi? Dengan Kaiseng. Bukan dengan Muhammad Kaiseng brother kita ni orang Cina, bukannya Muhammad Kaiseng. Kaiseng sahaja. K-A-I-S-E-N-G Seng. Kaiseng. Dan selepas itu kamu boleh tulis jawapan yang kamu jumpa tadi. Kaisenang pula dah. Kaiseng. Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng. Jadi kata soal tadi di manakah? Jadi kita Sini kamu punya pemadammu. Ya ni. Jumpa tak pemadam? Di mana? Di kelas. Dapat cikgu termisis kami. Noktah. Okey, Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng di kelas. Sila tulis. Lebih. Senang tak nak? Baca soalan, kenal pasti yang mana satu kata soal, pangkahkan, salin balik ayat yang berada selepas kata soal tadi. Jadi di manakah Cikgu Hanita? Kamu mulakan dengan Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng. Di mana? Di kelas. Itu sahaja. Okey, cikgu bagi kamu 2 minit untuk habiskan. Ya, saya Kaid. Kaid cikgu. Salah. Kaid. Kaid. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Naufal. Buka surat 61 Naufal. Ya kali, bukan Koid cikgu. Kalika. Oh sorry, suara kamu semua lebih kurang sama. Cikgu tak perasan. Naufal masuk ke surat tu. Refresh cikgu. Okey. Ada buku aktiviti jilid 1 sih, Naufal? Ada. Cuba ambil muka surat 61, buka terus. Kita sedang berbincang tentangnya lah. Tentang muka surat 61. Yang mengisahkan kisah di mana seorang pelajar di dalam kelas ni apabila sesi kelas sedang berlangsungnya dia tidak tidak bertenaga. Dia apabila cikgu mengajar depan, palaknya terbaring atas meja, termenung tengok tingkap, disebabkan kurangnya tenaga kerana dia ini tidak makan sarapan pagi. Okey. Ada si Ari ada lepas cikgu. Habis saya tak kelas. Ish, Fahal. Kita pergi keluar, pergi camping ke? Pergi cuti. Saya faham. Kalau cikgu tu dah bagi kerja rumah ataupun latihan ataupun video yang telah direkod, awak tengoklah balik. Okey, soalan yang kedua. Okey, siapa nak baca soalan yang kedua? Cikgu hantar luas hantar ke lambat. Muka surat berapa? Muka surat 61 61. Jadi soalan yang kedua berbunyi, apakah? Cuba kita tengok kata soalan dia. Kata soal dia adalah apakah? Apakah yang akan berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Apa jawapan? Kamu boleh refer, kamu boleh rujuk pada pada perenggan yang kita baca tadi. Jom kita tengok balik muka surat 60. Kita dah tahu dia mengantuk dalam kelas.
apabila disoal oleh cikgu, bapaknya asyik makan breakfast, dia tidak bersarapan. Jadi cikgu dia bertanya, mengapakah kamu tidak bersarapan sebelum datang ke sekolah? Tanya cikgu Anita kepada Kaiseng, saya tidak berselera untuk makan pada waktu pagi. Okey. Tapi dia nak tahu apa yang akan berlaku kalau kita tak sarapan. Yang pertama, kamu tengok perenggan yang ketiga. Yang ni tak ada jawapan kat sini, perenggan kedua tak ada. Kita tengok perenggan ketiga ni. Cikgu baca, oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Perut kosong. Okey, perut kosong. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Okey, kamu perlukan tenaga. Jadi apa jawapan kamu? Siapa nak bagi jawapan dia pada cikgu? Cuba sebut sikit. Apa yang berlaku kalau kita tidak bersarapan? Contoh cikgu guna warna biru, cikgu bulatkan mana yang perut kamu akan kosong. Okey, nombor 1. Jika kamu tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian. Nak tumpu perhatian perlu tenaga. Jadi kalau kita lukis, cikgu ambil gambar tempat kosong sekejap. Okey, ini manusia. Warna merah best sikit. Ini manusia. Dia tak bukan imposter, ni budak baik Badan, kaki, tangan. Jadi perutnya kat situ, perut. Okey. Kamu tengok perut dia. Ya lah, betul dia suka pola kedai ya. Yang pertama kita ambil gambar nasi lemak. Gambar nasi lemak Gambar nasi lemak. Okey, gambar nasi lemak. Nasi lemak. Boleh Google Meet pun. Jadi, kalau nasi lemak ni tidak masuk ke dalam perut kita akan, yang pertama sekali perut kita akan kosong. Ya. Kosong. Yang kedua, apabila kosong, tenaga tidak ada. Tenaga pun tidak dapat dihasilkan daripada makanan-makanan tadi. Tenaga sedar. Tiada tenaga, lebih sesuai lah, tiada tenaga. Yang ketiga, apa berlaku kalau tidak ada tenaga? Yang ketiga, bila kamu tidak ada tenaga, tumpukan perhatian kepada cikgu yang mengajar. Tidak dapat fokus. Tidak dapat sepak belajar betul. Tidak dapat tumpu perhatian, tidak dapat fokus. Okey. Kita balik kepada soalan tadi di sini. Jadi, soalan nombor 2. Apakah yang akan berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Sekiranya kosong. Okey, kalau soalan ni kan kita akan potong kata soal kan. Contohnya apakah, kita potong apakah, tapi ini tidak sesuai kalau kita potong apakah saja. Kamu kena potong sampai perkataan sekiranya. Okey. Apakah yang akan berlaku? Satu panjang ni adalah kata soal sebenarnya. Apakah yang akan berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Jadi kamu kena salin daripada perkataan sekiranya Kaiseng tidak bersarapan. Okey, mula daripada sini. Mula dari sini. Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan. K huruf besar sebab nama orang. Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan. Okey, sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, kamu nak tulis koma pun boleh. Dia akan apa? Jadi berdasarkan huraian kita tadi, kita nak tulis apa yang akan berlaku kalau dia tidak bersarapan. Pilih satu. Tadi kalau kita dah kata perut kosong, tadi kita dah kata tiada tenaga, dan yang ketiga kita kata tidak dapat fokus. Pilih satu daripada tidak fokus. Okey, boleh tulis. Jadi Aufa boleh tulis sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, Kaiseng tidak dapat fokus.
Ataupun nak cantik lagi, Kaiseng tidak dapat fokus dalam kelas. Tunjukkan di manakah lokasi perbuatan. Ya saya. Ya Akram. Bola nombor 1 dekat kelas. Kita siap nombor 1 kah? Oh. Okay, cikgu dah naik angkat. Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, Kaiseng Cikgu nak tulis guna perkataan tenaga sebab bila asyik makan, perut dia kosong dan dia akan kekurangan tenaga. Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, Kaiseng akan Cikgu sebenarnya nak tulis Kaiseng akan menghadapi kekurangan tenaga, tapi perkataan tu macam terlalu kompleks untuk kamu. Kaiseng akan kekurangan tenaga sahaja. Akan kekurangan. Lepas akan dia lebih cantik diikuti dengan kata kerja sebenarnya ataupun jadi cikgu akan tulis Kaiseng akan mengalami kekurangan. Okey, betul lah, menghadapi Sudah. kekurangan tenaga. Ataupun kalau nak paling senang, kamu tulis perut Kaiseng akan kosong. Okey, ni jawapan cikgu. Cikgu rasa ikut je lah yang cikgu tulis ni ya. Tapi itulah jawapan ni boleh jadi banyak. Kamu boleh pilih sama ada sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, perut Kaiseng akan kosong. Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, nombor 2 menyiasat dah tenaga, Kaiseng akan mengalami kekurangan tenaga. Ataupun Kaiseng akan tenaga Kaiseng berkurang. Ataupun yang ketiga, sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, Kaiseng tidak dapat fokus dalam kelas. Okey. 3. Mengapakah Cikgu Anita prihatin akan Kaiseng? Pilih salah satu tadi. Sama ada Kaiseng perutnya akan kosong. Yang kedua adalah sama ada dia akan kekurangan tenaga. Ataupun yang ketiga, Kaiseng tidak dapat fokus ataupun tidak dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. Disebabkan yang jawapan tadi panjang gila, cikgu tulis fokus sajalah. Kaiseng tidak dapat fokus F-O-K-U-S di dalam kelas. Okey, soalan 1, cikgu rasa kamu semua dah siap. Akram pun dah siap, cikgu rasa. Okey, sila salin. Cikgu. Dan yang kedua tadi, apakah yang akan berlaku? Okay. Yang ni biasanya kalau kita nak tulis jawapan, kita potong kata soal kan. Kata soal di sini memanglah apakah, tapi apakah yang akan berlaku? Itu semuanya adalah kata soal. Jadi kamu potong daripada apakah yang akan berlaku, kamu potong. Sap. Sekiranya, kita akan mulakan dengan sekiranya Kaiseng tidak bersarapan. Semua okey? Okey. Masa kita dah nak habis, ada tinggal 15. Sebenarnya cikgu nak buat kuis sebenarnya, tapi tak apalah. Kita habiskan latihan ini sahaja dahulu. Soalan yang ketiga. Cikgu Simo. Okey, soalan yang ketiga adalah cikgu baca Mengapakah Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng? Okey, prihatin. Apakah maksud prihatin? Hari tu cikgu tengok video kamu kan. Cikgu, masih 10 kelas. Cikgu tengok video kamu pada sempena kemerdekaan ataupun sempena hari kemerdekaan Malaysia lah. 21 Ogos. Kamu jerit merdeka Malaysia prihatin. Apakah maksud prihatin? Jauh itu. Cikgu. Yang tu. Ya saya. Ya. Nak cuba cikgu tak boleh gambar. Cikgu boleh kerja. YouTube. Kejap makna prihatin. Tanggih bola. Okey, maksud prihatin ialah mengambil berat.
Tapi kalau kita tengok dari segi definisi, panjang Nombor 1 adalah mengambil berat, perhatian terhadap suatu perkara. Contohnya, baca cikgu. Contohnya kamu ada jiran kamu dah lama dah kamu apa orang panggil, dapurnya si dah lama dah dapurnya si berasap, ataupun kamu perasan dia ni macam dah lama tak makan, apa yang berlaku? Bila kamu ziarah, oh rupa-rupanya dia ni mengalami kesusahan. Jadi kamu prihatin, kamu pun pergi ke rumah kamu, balik ambil beras, sedekahkan. Macam ni lah. Prihatin, mengambil berat. Kita mengambil berat sesama kita sendiri. Mengambil berat. Okey, kita sambung balik. Mengapakah Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng? Jadi sebagai seorang guru, mengapakah perlunya? Okey, kita tengok perenggan yang keempat tu. Kalau kita baca kan, mengapakah kamu tidak bersarapan sebelum ke sekolah? Tanya Cikgu Hanita pada Kaiseng. Saya tidak berselera untuk makan pada waktu pagi. Cikgu, jawab Kaiseng. Oh, kamu tak boleh begitu, perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Cikgu Hanita menasihati Kaiseng. Kaya, yang di bawah tu, Kaiseng mengangguk tanda setuju dengan kata-kata Cikgu Hanita. Baiklah Cikgu, saya akan bersarapan sebelum datang sekolah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama Kaiseng. Semenjak hari itu Kaiseng memastikan dia bersarapan sebelum sekolah. Oh, jadi jawapannya tidak ada dalam karangan. Tapi kalau mengikut kamu punya logik akal kamu sendiri, secara munasabahnya mengapa seorang cikgu prihatin ataupun mengambil perhatian kepada Kaiseng? Mengapakah? Okey, jadi cikgu kita akan potong kata soal dahulu. Mengapakah? Mengapa kita potong ni Mengapakah kita potong? Oh, potongnya lah cikgu. Jadi cikgu akan salin daripada Cikgu Hanita. Kaisengnya tak cikgu nak. Ya, betul. Cikgu Hanita prihatin. Cikgu tulis dalam kah tulis luar cikgu? Mana-mana boleh, disebabkan cikgu punya stok macam dah kecil lah, ada warna merah stoknya. Sebab ya cikgu guna ni ruangan yang kedua. Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng. Okay, supaya boleh letak. Bye. Akan Kaiseng. Mengapakah? Kalau mengapa, kamu akan sambungkan jawapan ni dengan kerana. Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana dia belum makan. Okey, yang ni kamu mesti menggunakan jawapan kamu sendiri. Cikgu rasa ini adalah jawapan kebat. Soalan kebat, minta maaf. Yang di mana jawapan tersebut tidak ada di dalam petikan, tidak ada di dalam karangan. Jadi menggunakan logik akal kamu mesti fikir, sebab apa Cikgu Hanita tok perhatian dengan Kaiseng? Kenapa seorang guru mengambil berat kepada Kaiseng? Sebabnya murid. Sebabnya Murid. Kerana apa tadi Aisyah? Sebabnya murid cikgu. Okey, sebabnya murid. Okey, jadi Aisyah punya jawapan adalah Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana dia adalah muridnya. Betul? Betul. Kerana Kaiseng adalah muridnya. Akan Kaiseng kerana dia adalah muridnya. Okey, apa lagi jawapan yang kamu nak buat? Okey, kita akan buat beberapa jawapan kerana ini adalah soalan kebat. Kerana Kaiseng, kerana dia kita tak tulis nama orang banyak kali, letih kamu. Kamu gunakan kata ganti diri saja. Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana dia adalah muridnya. Let's see really wise. MURID, muridnya. Hari ni ada kuis ke cikgu? Rasanya kita tak sempat nak buat kuis hari ni. Minta maaf semua. Okey. Untuk jawapan pertama, jawapan kedua. Siapa lagi ada jawapan selain daripada jawapan Aisyah? Kenapa Cikgu Hanita prihatin? Cuba kamu. Jawapan tak ada dalam karangan, jadi kamu kena gunakan pemikiran kamu.
Bincangkan. Kalau kamu ada jawapan, bagi tahu cikgu. Susah? Dia rasa lemah. Okey. 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 Cuba bola ayat sebelum ya. Kenapa cikgu Hanita perhatian ke Aseng? Kalau saya sebagai cikgu lah, kalau saya berada di tempat cikgu Hanita, kalau saya berada di tempat cikgu Hanita, Nombor 2. saya mengambil Makan. apa tadi? Cikgu. Ya. Makan. Nombor 2. Nombor 2. Cikgu. Nombor 2. Okey, tengok nombor 2. Makan. Okey, nombor 2. Okey, nombor 3 tadi. Kalau cikgu sendiri berada di tempat cikgu Hanita, cikgu akan prihatin dengan anak murid lah. Sebab kenapa? Kerana kalau dia tidak dapat fokus dalam pembelajarannya, dia akan ni lah, susah untuk Kaiseng untuk mengejar balik apa yang telah dia ketinggalan. Jadi cikgu akan tulis, cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana, ni jawapan yang kedua kerana cikgu pilih warna hijau Sekejap. Warna hijau ni tak best. Kerana, gelapkan lagi. Kerana Cikgu. ya Wais. Di bola pada bila ni. Apa berlaku Wais? Kita tengah salin kah? Ya. Sis. Sungguh bola yang Cikgu Hanita perhatikan Kaiseng kerana Coba cikgu bola video jangan ambil orang. pembelajaran si boleh. Jadi saya belajar. Kami tahu kita yang mesti mau main game gini tu. Astagfirullahalazim. Saya bagi kita habiskan kelas pagi tak pun. Apa orang bangun pun pagi main game. Pagi-pagi Main Mobile Legends. makan sarapan, bangun pagi, minum air kopi ke. Kalau kamu suka minum kopi, rasanya usia kamu ni sip minum kopi nak. Kamu minum air Milo, air Horlicks, air koko dan sebagainya. Kamu minum air, belajar, buka buku sikit. Bila dah tengah hari sikit, dah petang sikit, barulah kamu nak bersukan ke, main bola ke. Boleh lah, badminton. Let's play game. Ataupun waktu malam sebelum tidur. Jadi cikgu nak sambung balik. Cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana dia adalah muridnya. Dan jawapan cikgu warna hijau tu, cikgu Hanita prihatin akan Kaiseng kerana pembelajarannya penting. Empat kami mau ya cikgu. Nombor 4 jom kita tengok nombor 4. Cikgu rasa Raihan dah siap dah nombor 2. Cikgu, kami ni jawapan Mek sendiri dah cikgu jawapan Boleh. Hamid Madah Boleh. Jawapan Aisyah sangat ringkas dan betul. Kerana hubungan antara cikgu dan murid memang pentinglah. Kita memang akan sentiasa prihatin sesama sendiri. Murid-murid akan prihatin terhadap cikgu dan cikgu pun akan prihatin terhadap murid-murid. Macam inilah. Jadi nombor 3, siapa yang belum siap boleh pilih jawapan nombor warna biru ataupun jawapan warna hijau. Pilih satu. Okey, nombor 4. Kita punya masa dah nak habis. Jadi nombor 4 ni yang terakhir. Dan nombor 5 kamu jawab sendiri. Nombor 5 kamu jawab sendiri, kamu hantar pada Snap Ad. Tapi yang ni kamu kena hantar cepat sebab bulan ni dah nak habis. Cikgu kena write, cikgu kena tandakan. Okey, cikgu baca nombor 4. Apakah yang akan berlaku kepada Kaiseng sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap dirinya? Apa yang berlaku sekiranya Cikgu Hanita tu tandah aja, biar aja. Sekati kau lah, kau sik fokus. Sekati kau lah, Kaiseng kau tak nak fokus. Aku peduli apa? Jadi amalan tidak bersarapan pagi buat Kaiseng ni akan berlarutan. Akan apa panggil? Sentiasa berlaku setiap hari. Jadi setiap harilah datang sekolahnya si bermaya, tidak bertenaga. Apabila cikgu mengajarnya terbenung ataupun nya lapar. Jadi apakah yang berlaku?
Okey. Perkataan apakah yang akan berlaku? Semua ini ataupun kamu nampak tak perkataan sekiranya ni. Okey, sekiranya belah kanan tu cikgu petakkan. Biasanya kalau ada perkataan sekiranya ni, sebelum itu kamu boleh potong. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada Kaiseng sekiranya Cikgu hanya tidak mengambil sebab ini. Okey, kamu boleh potong kesemuanya sekali. Apakah yang akan berlaku kepada Kaiseng? Potong. Jadi kita akan salin bermula daripada sekiranya. Tulis sekiranya Cikgu Hanita. Sekiranya. Cikgu. Ya saya, Kait. Khalif. Ya, cikgu. Sudah tutup cikgu. Apa Tek Khalif si dengar lah. Cikgu sudah tutup mic. Uwais suruh kami tutup mic. Bukan, suruh semua tutup mic. Suruh semua tutup mic yang ada cikgu. Okey, jap. Bising dia. Okey, jap. Cikgu check. Cikgu siapa check lah. Nah. Si bising pun. Okey dah. Kasih. Sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat. Ini soalan terakhir, kita ada 1 minit lagi. Sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kaiseng. Terhadap atasnya terhadap dirinya, kamu jangan salin terhadap dirinya. Sebab dia dah tulis Kaiseng dan dia ganti. Cikgu. Ya saya ke Akram. Yang tadi cikgu kata nak dengar ya, semasa Allah ya. Kali yang cikgu ajar tadi, yang cikgu tunjuk bulan apa cikgu? Cikgu ajar tentang apa cikgu? Burung. Video ya kan? Video tadi ya. Video ya, gambar video tentang bumi, video betapa besarnya alam semesta kita ni. Dan Allah yang maha besar, yang bermaksud Allah lah yang paling besar, Allah yang terbesar daripada segala apa yang ada di seluruh alam semesta tu. Nombor 5 apa cikgu? Jadi apa mesej cikgu adalah betapa kuatnya Allah tak, betapa kerdilnya, betapa lemahnya kita. Jadi sebab ialah Cikgu. Ya saya. Nombor 5 apa cikgu? Nombor 5. Kamu buat sendiri boleh? Nombor 5. Okey, sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kaiseng, Cikgu Nabiru untuk jawapan. Sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kaiseng, Kaiseng akan apa? Dia akan Si fokus cikgu, si fokus. Dia si fokus. Dia si fokus dengan okey. Yang ni cikgu rasa lebih baik kita buat dari segi ni lah. Sekiranya Hanita tidak. Betul kamu jawapan kamu tadi cikgu dengar daripada Naufal dan juga Akram. Dia tidak dapat fokus lah. Akan ni kita jangan fokus. Dia tidak dapat fokus. Okey, jawapan pertama dia tidak dapat fokus. Tapi jawapan cikgu guna warna oren ke? Boleh oren. Oren. Okey, ni jawapan cikgu Dia tidak dapat fokus. Jawapan kamu betul bukan salah. Cikgu hanya nak pelbagaikan jawapan saja. Sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kaiseng, dia akan kelaparan bukan kelaparan lah. Dia akan mengamalkan
Dah cikgu. Siang ada. Dia akan mengamalkan rutin harian rutin pagi lah, rutin pagi yang tidak sehat. Okay, Hujan ke? tapi cikgu rasa kamu guna jawapan warna biru tu cukup lah. Warna biru tu dah cukup baik dah. Dia akan mengamalkan rutin pagi yang tidak sehat lah. Cuba kamu bayangkannya setiap harinya berlapar, setiap harinya sibuk bersarapan. Jadi apa yang berlaku, nya tidak dapat fokus betul, tapi dalam jangka masa yang panjang. Selamanya tidak bersarapan, selama itulah nya tidak dapat fokus sampai. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Siapa yang belum siap salin boleh salin. Cikgu dah ada mulai cikgu. Dah ada main game cikgu. Okey. Buat cikgu. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Boleh maafkan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Cikgu.